Luar biasa. Apa khabar semua? Baik, sangat baik, amat baik. Oh, yes. yes. Sekejap Kak Z tak jumpa mouse dia sekejap. Okey. Sebelum kita mulakan, saya nak minta Zaid, boleh bacakan Zaid? Baca doa, kita baca doa dulu. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Kau permudah. Engkau menjadikan kesusahan itu mudah sekiranya Engkau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu, hiaskanlah kami dengan ketenangan jiwa dan muliakanlah akan diri kami dengan takwa. Ya Allah, bahawasanya kami berlindung dengan Engkau dari kelemahan, kemalasan, ketakutan, kegundahan dan dari azab kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu. Dengan ini kami memohon ke hadrat-Mu, Engkau bantu dan lindungilah kami, Ya Allah. Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, dan bantulah hamba-Mu yang lemah ini. Engkau angkat dan hapuskanlah wabak ini dan Engkau lenyapkanlah, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa lagi. Ya Allah, ya Jabbar, sesungguhnya kami amat sedih dengan apa yang menimpa diri kami ini. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha berkuasa. Engkau berilah kami kekuatan, keupayaan dan permudahkanlah kami dalam menghadapi semua ini, Ya Allah. Ya Allah, Engkau kukuhkanlah ikatan antara kami agar kami menjadi satu pasukan yang teguh, penuh kasih sayang dan harmoni dalam menjadikan agensi yang positif. Ya Allah, dengan izin-Mu permudahkanlah usaha kami sebagai individu mencapai matlamat kami dan sebagai agensi bagi mencapai matlamat SAR Group 40 juta TPC dan 400 NQA tahun ini. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari hati. Ya? Ada lagi ya? Ada dah. Oh, dah habis. Mau baca kutub buah Zaid. Okay, so topik hari ni kita akan berdiskusi like WhatsApp prospecting. What's up guys? So WhatsApp prospecting tajuk yang akan kita share bersama pada malam ni. Okay. So kita teruskan ya. Okay. So apa dia WhatsApp prospecting ni? So prospecting ni adalah digital prospecting, betul kan? Sebab dulu kalau ikut konvensionalnya maksudnya kita dulu bagi flyers kan, kita nak branding, kita nak bagi tahu kita buat credential, kita nak bagi info, kita nak share pasal hibah takaful dan sebagainya. Biasa kita bagi flyers, betul kan? Ataupun kita buat survey. Tapi sekarang dengan PKP dan opportunity ni kita memperkasakan lagi digital prospecting. So salah satu adalah di WhatsApp status. Okay, WhatsApp status. So biasa kat sini siapa yang biasa aktif lah WhatsApp status dia? Tak apa, anda boleh lah buka lah mic tu. Saya. Kami. Biasa orang-orang yang berumur 30 ke bawah lah kan, betul? Tak betul. Betul. Saya baru umur 22. So biasanya kita ni aktif lah, tak kisahlah umur berapa, tapi kita aktif dalam digital, betul kan? So biasa kita buat IG story, Facebook story. Tu dia. Ayo cakap dia semua masuk tu. Ya. Okey, baik. Boleh. Sudah masuk dulu. Okey. Tu. Masuk. Masuk.
So hari ni digital prospecting by WhatsApp status. So kenapa? Kenapa WhatsApp status? Why? Kenapa kita nak pergi kepada WhatsApp? Okay, sebab WhatsApp ni engagement dia lebih tepat. Lebih tepat tu maksudnya okay, kalau kita buat IG story kan, IG story, kita tengok viewer kita tu biasanya banyak siapa? Kak, biasa banyak siapa? Betul ke Angel. cakap kawan-kawan sama-sama dengan kita lah, sahabat-sahabat seperjuangan. Betul kan? Maksudnya agent lah, banyak yang tengok IG story kita. Betul kan? Tak. Betul. Tak. Oh, Ali cakap tak. Betul. Oh, okay. Betul. Betul. Banyaknya biasanya kebiasaannya 90% daripada tu memang agent lah yang tengoknya. Sama juga dengan Facebook. Sebab apa jadi macam tu? Sebab biasanya kan okay, IG dengan Facebook ni telah di artificial di AI kan, orang yang selalu like dan komen status kita, like yang itulah yang biasa akan appear depan kan, maksudnya yang favorite lah, yang biasa kita tengok, biasa kita like tu. Betul. Jadi kalau WhatsApp ni dia lebih tepat sebab kontak-kontak yang ada dalam kita punya kontak kebiasaannya prospek kita, klien kita, dia lebih luas berbanding dengan IG story dan ataupun Facebook. So engagement kita akan lebih tepat dan dia lebih efektif. Maksudnya dia sasaran tu lebih tepat lah. Macam kalau kita nak target prospek ni, insya-Allah lah dapatlah dia. Kalau kita tengok viewer pun, viewer dia lain berbanding dengan viewer IG story. Betul kan? Betul, anda cakap betul je sebab saya dah buat survey dah, saya dah kaji. Betul. So dia lebih tepat dan lebih efektif. Betul. 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 Betul, memang betul. Okay, sebab apa saya cakap adalah sebab saya pun ada buat juga. So bila bila kita buat dekat WhatsApp status tu, klien akan terus reply. Oh macam ni oh income protection macam ni kalau saya punya berapa apa yang tak cukup apa yang shortfall nampak tak? Berbanding kalau IG story dia hanya memang banyak viewer tapi percentage untuk orang maksudnya percentage engagement kepada dengan klien prospek tu lebih rendah daripada WhatsApp. Okay, faham Okay, so macam mana ni WhatsApp? Saya tahu ramai yang dah tahu kan. Okay, so macam mana kita nak buat WhatsApp prospecting ni? Okay, salah satunya yang pertama ialah case study. Case study ni biasanya quotation lah. Quotation kita boleh terus buat umur berapa, umur berapa, kerja apa yang kita buat tu. Maksudnya quotation yang betul lah. Atau macam ni contoh yang saya bagi ni contoh yang macam Grup Kajang ada guna, ada yang dapat quotation, ada yang dapat close kan. So daripada sini, sebab apa saya cakap case study ni kita kena bagi tahu umur berapa, berkemungkinan orang yang tengok kita punya WhatsApp tu dia pun penjawat awam, maksudnya dia government servant juga. Kalau kita tulis cikgu, dia berkemungkinan dia pun cikgu, dia pun cakap kalau kita buat hibah murah, cikgu umur berapa sekian-sekian kan. Dia cakap, terkenalah dekat dia sebab dia pun cikgu. Kan, betul? So, Betul. daripada situ dia lebih tepat. Okay. Kita boleh buat apa sajalah tapi case study maksudnya kan biasa kita buat. Sekarang lagi lah dengan kita pinjam daripada Sagrup Kelang yang early medical protection tu. Early medical protection, kalau anak seorang berapa, kalau bujang berapa, kalau anak dua berapa, kalau couple baru kahwin berapa. So itu kita boleh guna. So ini ikut kreativiti masing-masing, kita nak cakap apa lepas tu. Macam kalau yang ni ditambah kan, macam contoh umur 38 perempuan bla 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 bla, 119 sebulan. Dia cakap bolehlah on internet rumah lagi mahal daripada tu. Nampak catchy kat situ so that orang fikir betul juga. Ada contoh yang saya dapat, dia cakap bolehlah tudung dia lagi mahal. Tudung dia lagi mahal daripada medical card dia.
Perempuan ni kadang-kadang yang gila tudung, dia bukan beli 1 sebulan. Dia maybe beli 2. Lagi teruk sebab online ni. Okay, kalau yang ni umur 26 rider, sekarang ramai rider kan. Kita punya prospek pun ramai, macam kita dah save nombor dia. Kita boleh target terus, okay rider. Dia cakap ons, memang kena ambil sebab macam-macam kes berlaku sekarang. Okay, so apa yang saya tunjuk ni, case tadi ni supaya trigger anda untuk buat je lepas ni quotation ke apa. Lepas tu case tadi tu buat macam ni, tengok macam mana feedback daripada viewer anda. Adakah macam ataupun before tu anda kena tengok dalam contact list anda tu ataupun prospek, kebanyakan background apa, kerja apa. So contohlah dalam kontak kita ni, contoh kita kerja kerajaan, contoh untuk part time kan, kita kerja kerajaan. So kontak kita ramai orang kerajaan. So bila macam tu kita boleh buatlah case tadi kita tu government servant, orang kerja government, cikgu, nurse. So kita tengok kebanyakan yang ada dalam kontak kita tu siapa. So target kita siapa. Ataupun target kita siapalah. Okay. Alright. So next, info. Selain daripada case study tadi, info apa-apa saja. Kita ni kan info ni kita kadang tak payah buat sendiri pun, kita boleh copy je. Kalau yang ni contoh daripada Perubatan Official. Tetapi info, setiap apa info yang kita nak bagi tu mestilah kita kena get ready jika orang tanya. Kalau macam contoh kalau yang ni info kan, autism. So orang akan cakap, oh nanti autism cover tak? Jangan macam contoh kita main letak tapi lepas tu orang tanya kita alamak gabra, tak tahu nak jawab macam mana. Kesinambungan daripada apa yang kita letak tu mestilah dia dia smoothly, bila orang reply kita boleh engage supaya kita boleh open case kat dia. So kalau macam ni kita boleh open case untuk pre-birth. So that kita kena prepare lah apa yang kita nak letak tu mesti ada kesinambungan, ada engagement yang mana membawa kepada open dan juga fact finding, handle objection dan juga closing lah. Alright. Okay, setakat ni senang je kan. Tapi kita ingat mengingati sama sendiri. Alright. So next ialah kita educate kita punya contact WhatsApp. Apa-apa sajalah. So educate ni kita nak expose orang, maksudnya educate rakyat macam mana apa kepentingan tagaful ni, kepentingan perlindungan tagaful ni apa dia. So macam-macam kita boleh collect. Macam-macam kita boleh collect, tapi macam yang saya pesan tu, engagement mestilah ada kesinambungan selepas tu. Macam mana kita nak control engagement tu. Kalau orang reply, kita boleh jawab ke tak. So macam ni contohlah pelepasan cukai, financial triangle. Financial triangle ni sangat bagus kalau untuk kita educate klien. Mesti kena protection dulu. Awal-awal kena protection. Protection tu apa? Medical card, life tagaful dan sebagainya lah. Selepas tu baru kita move ke atas. Sebab kita biasa kan, kita dah diprogram daripada dulu kena simpan duit. Tapi kita tak tahu untuk apa. So before simpan sebenarnya kita kena protect. So ni contoh, kena educate. So yang bawah tu daripada Sanjay Tulani. Dia cerita siapa yang when to buy insurance. When you are young and healthy, adalah macam-macam. Ni pasal hibah tagaful. Hibah tagaful tu apa? So kalau kita nak buat ayat, tak perlu terlalu panjang macam WhatsApp status. Kalau panjang dia macam jadi makin kecil kan. So mestilah pendek dan padat sahaja. Alright. Okay. Okay. So itu yang itu yang kita nak pick the point kenapa penting. Then maybe saya rasa before ni ramai yang dah buat dah. Cuma maybe kita kena align, maksudnya target kita siapa yang kita nak open tu. So macam saya cakap tadi kena ada target
target siapa, target kita punya prospek tu siapa. Adakah kawan-kawan rider, adakah kawan-kawan kita, macam contoh Nasrul maybe dia kerja hospital. So dia banyak boleh buat case study tu banyak doktor ke nurse ke, faham tak? Supaya sasaran tu lebih tepat. So kalau kita nak buat status tu, maksudnya message tu akan sampai. Okay? So, okay, boleh tak kat sini, sekejap boleh tak kat sini saya nak anda share, anda pernah buat dan biasanya anda close dengan WhatsApp status anda tu. Ada tak kat sini close daripada WhatsApp status? Ada. Krik. Ada. Siapa tu? Syaril. Saril, okay. Awak pernah buat status apa yang ada engagement sehingga awak boleh close tu? Cuba boleh tak share? Hibah. Saya share hibah je. Okay, bagus. Siapa yang maksudnya dia kerja apa? Prospek tu dia kerja Prospek tu driver kerja apa? lori. Okay. Kawan lah, maksudnya memang kawan lah. Tak juga, pernah tak kawan sangat lah. Cuma kata ada nombor dia and then masa tu buat DA. Masa tak tu, lepas tu bila ambil nombor and then saya miss call, mungkin dia ada save nombor saya. So bila saya buat status hibah tu and then sebenarnya dia lama juga kot. Lepas tu dah lepas 2 bulan dia ada kemalangan lah sikit. Lepas kemalangan tu ada kesedaran dia. So bila dia tengok status saya pasal hibah tu and then dia tanya-tanya and then saya set appointment semua, alhamdulillah dia close lah, dia kesedaran kat situ. Alhamdulillah. Betul kan? So hibah tu awak buat macam mana? Maksudnya apa dia, awak tulis apa? Tak, yang maksudnya dalam subgroup JB ada satu subgroup JB punya Telegram. Memang dia ada share-share hibah warisan plus ke hibah murah ke apa semua. So saya masa tu saya status saya hibah murah RM50 tu. Dan dia berminat RM50, tapi bila saya jumpa dia, saya open dengan dia, saya explain dua-dua lah. Maksudnya saya bagi dua-dua quotation, hibah murah dengan yang hibah warisan plus. So lastly dia ambil yang dia berminat dengan hibah warisan plus lah. Okay, so maksudnya Syaril copy saja kan? Copy masuk kat WhatsApp status, alhamdulillah dapat kan? Okay, ada siapa-siapa lagi nak share tak? Yang dia close daripada WhatsApp status? Takkan tak ada? Tak apa, tak payah malu kat sini, tak payah. Okay, tak apa. Kalau kes saya sendiri pun, saya pun ada close macam Syaril tu. Saya close hibah murah. Masa tu saya buat case study lah. Saya buat few case study. Lepas saya close orang tu, saya terus up status kat WhatsApp. Saya cakap cikgu umur sekian berapa ringgit dapat hibah takaful berapa ringgit. So masa tu saya dapat banyak reply, saya rasa dalam 25 kot. Masa saya kira tu 25. So half daripada tu saya close. Maksudnya bukanlah close on the spot, tapi close lah. Selepas tu close. So daripada simple saja WhatsApp status. Anda time baring-baring pun boleh type buat kan. Okay, so lagi tak ada dah nak share. Saya rasa maybe Jamal ada ke? Ada. Jamal boleh share kot? Boleh. Okay. Daripada mana? Macam yang Kak Z share tu, Jamal punya WhatsApp status yang mana? Case study ke? Info ke? Case study ada, info ada. Tapi banyak yang buat kempen case study lah. Sebab case study ni dia lebih kepada direct to the point lah. Dan orang dah tahu figure. Sebenarnya saya buat tu untuk nak dapat engagement dengan dapatkan ni macam mana saya nak kira berapa boleh tak? Itu je. Saya akan buat seminimum yang boleh lah. Maksudnya plan kalau medical card tu 150, lepas tu basic basic 10,000, lepas tu step up. Betul. So okay, macam sekarang kan engagement tu sangat perlu. Sebab kadang orang tak nak PM kita, nanti dia takut kita push pula supaya terus ambil ke apa kan. So status tu macam contoh case tadi tu, dia terus macam okay,
Oh boleh tengok kalau sekian-sekian umur lebih kurang dia boleh terus anggap berapalah kalau umur dia sekian-sekian. Dia terus jawab, oh kalau aku maybe lebih kurang lah. Dia boleh terus tanya. Sebab apa pentingnya sekarang ialah macam contoh case study tu kita nak buat medical card tu murah sebab saya rasa awareness kepentingan untuk ada medical card tu saya rasa dah makin tinggi berbanding dulu sebab sekarang macam-macam kes ada kan, macam tadilah kan yang status tu kan, macam-macam kes dah sekarang, so that memang nak ambil. So cuba anda ingat balik macam mana anda dulu ambil medical card. So kalau kita masa awal-awal kita first nak ambil medical card, kita tak pernah ada insurance, tak pernah ada apa-apa plan lah. Okay, kita pun nak ambil medical card. So bila kita approach agent, kalau agent tu terus propose 300 ataupun 300.5, 400, even kalau 200 lah, 200.5, apa perasaan kita masa tu? Kita tak pernah ada ni. Kita muda lagi masa tu. Terkejut. Terkejut kan? Kata, wih, mahalnya insurans ni. Mahalnya medical card ni. Kita terkejut macam kita terus macam off lah. Macam alamak nantilah. Terus kan? So kena ingat prospek kita pun macam tu. Kalau prospek kita umur lebih kurang macam baru nak hidup kan, umur 20 ke atas baru nak hidup kan, dia memang nak cari medical card. Tapi kalau kita terus macam propose dekat case study tu RM250 sebulan, 300, susah. Maksudnya sasaran tu tak kenalah untuk apa kita panggil orang-orang muda ni baru nak start hidup. So kalau kita start dengan macam kan kita cakap early medical protection, kita nak bagi solution dekat orang. Asalkan orang ada dulu, lepas 2 tahun 3 tahun dia nak upgrade tak apalah. So kena ingat masa tu kalau case tadi mestilah yang biasa-biasa. Tapi lepas tu kalau kita nak propose maksudnya bila dah engage kita nak bagi the best solution tu lain ceritalah. Tapi untuk engagement yang pertama mestilah case tadi tu yang macam nampak apa kita nak cakap boleh apa tu macam boleh dirunding lah. So Menarik. Catchy, menarik. So kalau macam gitulah kalau orang tu cakap apa ni murah je alah bawah 100 pun dah boleh dapat. Okay, so early medical protection. Kita kena bagi solution dekat orang sekarang ni, semua orang takut kan. So at least kalau murah tu biasanya kita step up kan lah kan. Alright. So ada siapa lagi nak share? So maksudnya kalau tak ada yang nak share, maksudnya tak pernah ada yang buat status WhatsApp lepas tu close. Saya ada. Pernah. Saya ni siapa? Sofwan. Su tadi Sofwan pun ada. So maksudnya okey. Maksudnya di sini so kita gunakanlah channel WhatsApp status tu. Ataupun mungkin hari ni baru orang tahu, oh WhatsApp ada status rupanya. Sofwan jadi alright. Okay, saya tengok chat ni Nasrul cakap dari Blast pun ada. Betul, WhatsApp Blast pun boleh. Okay. So WhatsApp status kita boleh ni lah, kita resourcefulness. Maksudnya sekarang apa yang ada kita nak guna semua benda. Saya dapat agent dari WhatsApp status. Tengok Lan cakap saya dapat agent dari WhatsApp status. So ingat balik kenapa beza dia dengan IG story dengan Facebook tu, sebab dia lebih dekat dengan kita punya prospek tu lah. Kadang prospek kita tak ada pun Facebook IG kita kan. Prospek macam Syaril tadi dia cakap dia DA tu, lori tu bawa lori tu, lori driver tu dia save nombor terus dapat lah kan, dia buat status. Dia up, orang tu terus nampak betul. So kena keep lah. So selain daripada case tadi, info-info tadi anda boleh dapatkan mana-mana saja. Sekarang kalau dekat IG, ProBSN Official ada, Takaful Info pun ada. Ataupun macam Syaril cakap, apa-apa yang dalam grup kita Telegram yang share tu, mentor share tu, guna sahaja. Tak payah nak fikir pun kan. Nasrul, tak payah fikir banyak-banyak pun. Ambil, save terus, letak kat WhatsApp status. Okay, boleh
Alright. Boleh Ustaz. Thank you. Boleh, insyaAllah. Boleh kan. Dan kena ingat balik apa yang saya cakap tadi, kita sama-sama buat apa-apa status kalau selain case study, info, educate, untuk educate semua tu mestilah ada kesinambungan yang boleh kita jawab selepas tu. Jangan main taram je letak semua. Orang tanya, alamak tak tahu nak jawab pula. Okay. And then mestilah dia mengarah ke arah engagement yang mana yang boleh kita open. Okay. So saya rasa lepas ni kita tengok lah kan. Kita tengok WhatsApp status, oh banyak lah ejen punya WhatsApp status beratur. Alright. Ada soalan sikit Zai. Kejap, belum buka lagi. Oh belum ingat lah habis ya. Refer chat dulu. Oh beratur soalan gila. Beratur soalan. Bagi satu-satu kita speaker bagi bertenang dulu. Aduh, panas lah. Kak Su jangan marah Kak Su kalau orang tanya je lagi. Kak Suzai. Ya. Fatin nak macam apa bagi idea cakap lah kan. Fatin tambah viewers. Bagi idea dulu boleh Sekejap lagi soalan Mak Noah. Fatin tambah viewers kan. Fatin post juga story dekat WhatsApp pasangan. So sesiapa tumpang lah WhatsApp. Status WhatsApp. Apa dia? Husband punya WhatsApp. Jadi kita pinjam phone pasangan, kita post lah juga dekat dia. Okay. Boleh aja lah kawan tanya. Betul. Maksudnya yelah dia punya kawan bukan kita punya kawan kan. Totally different lah maksudnya kan. Boleh. Tak ada masalah. Kalau belum kahwin, alah Fawaz. Sabar Fawaz. Kahwinlah. Fawaz, kesian Fawaz ni. Sabar Fawaz Kalau girlfriend pun boleh juga Fawaz. Okay. So Mak Noah, apa soalan Mak Noah? Unmute dulu. Maju. Ya. Maju Mak Noah. Bukan je. Lupa. Oh, birthday dia lah hari ni. Patut dia nak tanya soalan. Dia nak kita nyanyi lah tu dia. Lagu ni, puji lagu. Nyanyi sikit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kek beli sendiri, makan sendiri. Terima kasih. You were born in the zoo. Okay, nak tanya macam dia ada waktu spesifik tak kita nak update WhatsApp ni? Sizat daripada pengalaman Sizat lah, pagi ke, sebab dia kan WhatsApp ni 24 jam lepas tu hilang. 24 jam hilang kan, dia tak macam IG apa semua. So ada spesifik masa tak Sizat update benda ni? Okay. Dia kalau ikut macam kalau influencer duk cakap-cakap, dia ada spesifik masa kan biasanya. Tapi kalau ikut pandangan saya, tak kisahlah. Kalau macam ikut pengalaman saya, saya main letak je lah, tak kisah bila waktu tu. Sebab dia bukan, macam nak cakap, dulu memang orang cakap kalau Facebook nak buat post mesti pukul 11 dan juga pukul berapa-berapa adalah waktu dia kan. Sebab masa tu lah orang time before nak lunch orang tengok phone. Tapi sekarang cuba anda tengok diri anda sendiri. Phone tu setiap masa anda tengok. Betul tak? Telefon ni macam melekat dah kat tangan. So bagi saya sekarang, waktu sekarang tak adalah specific time untuk kita update bila. Cuma tengok-tengok lah, takkanlah pukul 12 kan. Maksudnya waktu yang prime lah. Prime tu daripada pagi sampailah malam dalam pukul sekarang dah pukul 10 ke. Itu saya rasalah kalau ada yang nak tambah
boleh tambah ataupun pengalaman dia lah. Saya rasa kalau WhatsApp tu saya rasa tak ada yang specific time. Zaid nak tambah tu? Saya nak tambah setuju je. Zat. Oh, Alah Zaid. Thank you. Okay. Sorry Zaid, tadi apa Kak Zaid pick nama baca doa tu sebab bila buka share screen tu tak nampak orang lain. Macam alamak kalau aku suruh Jamal baca tiba Jamal tak masuk lagi. Tak, saya confused. Akak panggil saya ke panggil anak akak? Aduh. Alright. Okay, so ada soalan lagi tak? Ada Kak Zizat. Tanya Sofwan. Macam saya, kalau saya nak share status WhatsApp, saya akan hadkan bilangan status tu. So ni pandangan saya dulu lah, saya cerita. Sebab macam saya tengok, saya sendiri tengok WhatsApp orang, kalau macam banyak-banyak tu kita macam malas nak tekan. Oh okey, maksudnya kalau berderet status tu berderet kecil-kecil. Jadi kecil-kecil itu jadi malas saya nak tekan. So betul tak macam apa yang saya sangkaan saya tu lah, saya hadkan status WhatsApp saya. Macam contoh hari ni ada paling banyak pun dalam 5, 6, 7 macam tu je. Biar tak nampak kecil-kecil sangat lah. Betul, saya setuju. Tapi ni pandangan personal lah masing-masing je sebenarnya. Tapi kalau kita cakap Terengganu je Beb. Maksudnya kalau kita nak hadkan pun boleh. Sebenarnya dia tak ada salah, tak ada betul sebab ada orang dia memang jenis suka membaca. Kalau kita buat kecil-kecil pun dia still baca. Tapi ada orang dia malas bila dah nampak banyak dia terus tutup. Tapi saya rasa sekong rumah. Okay. So saya rasa tak salah, tak betul, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Dia adalah lebih kepada personal, apa tu kita panggil? Preference. Personal apa tadi? Personal preference. Personal Opinion. Personal preference, betul. Maksudnya kita jenis suka yang macam mana. Maybe ada juga prospek kita jenis macam kita. Tapi yang pasti kena ingat macam tu lah. Kalau banyak-banyak tu maksudnya macam banyak pula story tu membebel pula kan. Tapi kita nak tepat. Sekarang macam saya cakap tadi, dia kena padat dan tepat. So that orang tengok sekali terus faham, orang terus reply. Tak perlu banyak-banyak. Betul juga. Thank you Bear. Bear pula. Sorry. Okay, ada soalan lagi? Okay, saya rasa tak ada soalan dah kot So lepas ni kita boleh lah, maksudnya kita kita aktifkan kita punya WhatsApp status tu. Tapi kena ingat jangan terlalu ni lah. Mesti bagi yang padat dan tepat. So that orang baca sekali, orang terus macam okay. Satu, padat dan tepat. Lepas tu satu lagi, engagement tu mesti ada kesinambungan untuk kita open. Apa-apa yang kita educate ke, mesti kena ada lepas tu. Dan juga recruitment, betul. Sekarang kan masalah kan, ramai yang kena berhenti kerja dan sebagainya. Kita share tu kena pandai share lah. Jangan kutuk pula orang lain ke apa ke. Satu lagi saya nak pesan. Apa-apa yang kita post, tak kisahlah WhatsApp status ke, IG story ke, post kita jangan macam provoke. Kita dalam bisnes jangan cari musuh, jangan buat musuh, maksudnya apa yang kita buat tu mestilah natural, biasa-biasa je, orang tak sakit hati dah lah orang sakit hati kat ejen insurans ni, kita buat kita punya status pula sakit hati, double sakit hati. Maksud saya kita bisnes ni untuk long term, lama lah kan.
kita menua kat dalam bisnes ni. So janganlah apa-apa yang kita create story ke status kita ke, jangan cari musuh. Jangan sampai hilang kawan, janganlah. Jangan sampai macam tu. Okay? Kita mestilah educate. Macam tadi, padat, tepat, lepas tu kena ada kesinambungan. Kesinambungan untuk open. Okay? Jangan lupa untuk tadi ialah untuk recruitment sekali. Alright. So kalau dah tak ada apa-apa soalan, kita akan akhiri kita punya just to share. Kawan-kawan yang update status. Betul. Macam Umi, MHE, Umi ada bagi tahu just nak share kawan-kawan yang update status, at least kita pun respon status diorang. Macam kita pun follow juga status diorang. Betul. Maksudnya kena ada engagement dua hala. Tapi janganlah sampai habis waktu kat situ je. Janganlah. Alright. Okay, dah tak ada soalan Kalau Fikar nak tanya boleh? Apa dia Fikar? Fikar nak tanya, okay, let's say kita buat status kan? And ada engagement. Engagement dia kata berapa medical card ni tak wajibah ni. Terus tanya quotation lah senang cakap. Okay, nak tanya apa patut kita buat? Kita patut terus bagi quotation ke ajak dia untuk buat macam Google Meet untuk terang lebih lanjut? Okay. Okay, kalau saya okay, kalau orang tanya contoh macam kalau akak berapa ringgit boleh tak nak tanya? Boleh tak bagi tahu, suruh kod lah. Saya pun cakap, okay boleh, tak ada masalah kak. Okay, bila saya dah siap buat quotation tu, saya akan cakap, akak saya dah siapkan quotation akak. Akak ada masa tak kita zoom sekejap? Okay, bila dia macam ni tau Fikal kan baru kan. Okay, bila lama-lama kita banyak engagement, kita tahu macam mana rentak kita nak control kita punya prospek. Bukan control lah, maksudnya supaya engagement tu menjadi. Kalau kita, that's why kena numbers game. Kalau macam kita baru 2-3 engagement, kita tak pandai lagi nak evaluate macam mana kita nak buat next step tu macam mana. Tapi kalau kita dah banyak buat dan kita tahu, contoh Fika dapat yang pertama, Fika terus bagi quotation ni, semua orang senyap. Okay, dan Fika tahu, oh salah step aku ni. So cuba lagi yang lain. That's why kita punya business adalah numbers game. Kita tak boleh nilai contoh WhatsApp status ni, orang engagement ada, tapi lepas tu senyap. Dan mesti ada lagi, mesti ada sebab. So nak cari sebab tu kena numbers. Kena ada numbers. Maksudnya engagement tu kena banyak lah. Okay Fika Tapi kalau Kak Z macam tu lah Kak Z buat. Ada juga yang Kak Z bagi je berapa ringgit tu. Biasanya yang tu existing client. Sebab kita dah tahu dia macam mana. Kita bagi quotation. Dia lepas tu akan get back to kita lah. Kalau prospect lain lah. Okay Fika Okay, betul. Ni update live activity yang baik supaya betul. Betul juga kalau live activity yang baik tu boleh juga. Tapi apa yang cerita sekarang ni memang khas untuk bisnes sahaja. So live tu jangan terlalu banyak pun tak apa. So kita memang fokus kita nak buat prospecting. Macam kita DA, kita DA kan. Kita tak ada bila kita jumpa orang kita DA, kita tak ada cakap sangat pasal live kita. Kita stick to our tujuan berapa. Apa. Okay? Update status tu bagus menunjukkan kewujudan kita. Menunjukkan kita ni ada lagi kat sini. Okay. Jangan post status hati meroyan-royan. Okay, betul. Okay. So cubalah try. Siapa-siapa yang belum. Tapi always kena ingat, kena niat tu kena betul. Apa-apa yang status kita bagi tu, kita nak educate orang, kita nak bagi tahu early medical protection tu perlu. Murah je anda boleh start. Kena niat, tak adalah niat terus nak close Kita kena educate, betulkan niat dulu, insya-Allah rezeki tu datang. Okay? Alright. So ingat numbers game tadi, kena banyak engagement baru insya-Allah kita boleh evaluate. Hasan angkat tangan tu, Hasan. Berapa orang ni angkat tangan? Boleh. Saya seorang kot. Sorry lewat.
Hasan. Quick question lah. Just nak minta pandangan pasal posting lah terutamanya. Satu posting tu kekerapan berapa lama kita perlu nak update ke posting baru ataupun kita boleh berulang-ulang posting yang sama. Kekerapan posting yang sama tu boleh guna ke? Faham tak? Faham, saya faham. Saya banyak guna posting Facebook. Lepas tu contoh macam satu minggu satu posting, so next week satu posting mungkin posting yang baru ataupun satu minggu dua posting yang sama ataupun ulang balik yang minggu depan atau ulang balik yang minggu lepas. Ada apa-apa experience ke pasal tu? Kalau Facebook lah maksudnya. Ya. Facebook. Sama juga kot kalau kata ke WhatsApp status kan, kalau ulang status yang sama. Kalau bagi saya janganlah terlalu nampak sangat sama tu. Macam contoh asyik duk post case study yang tadi tu, apa rider, sikit-sikit rider. Variety kan. That's why macam tadi maybe ada case study, maybe kita boleh selit dengan info, maybe kita selit dengan education lah kan. Entertainment ke sikit ke apalah. Maksudnya sebab kita ni Hasan, kita ni kita punya access tak limited. So kita boleh copy je. Perubahan Ahsan official ada banyak poster kita boleh copy. Tak payah ulang benda sama. Kalau nak ulang pun maybe background, tukar background. Sedap tak adalah bosan orang tengok Hasan ni asyik hibah. Umur 40. Umur lain macam mana? So variety kan lah. Boleh Hasan Sorang masih. Nak tambah sikit boleh yang Hasan tu. Nak ni maybe kalau macam nak ulang tu bila kita buat kempen, contoh macam minggu wanita. Seminggu tu kita promote untuk wanita je. So, kalau macam katakan maybe 1 week kita nak promote plan baby. Sebab PKP ada ni, so macam so bila kita repeat tu orang tahu kita tengah kempen tu lah. So orang macam faham lah bila kita repeat tu macam so cross hibah. So dia tak ada nampak boring tapi orang faham kita repeat tu sebab kempen yang kita mengkempenkan tu lah. Betul. Terima kasih. Alright, sama. Alright, ada siapa angkat tangan lagi? Tak ada Okay. So saya rasa sebelum kita tutup kita punya training malam ni dengan video, gambar, lagu tu semua tu, di kesempatan ni saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Dan bila kita dah PKP ni, kita berkemungkinan macam mana, kita nak kena jagalah input kita sebab apa-apa yang kita tengok daripada mata dan apa yang kita dengar, dia akan terus direct menjadi input ke dalam hati kita. So untuk menjaga hati kita jaga mata kita dulu. Maksudnya kita selalu juga dengan phone kan. So kita take care of the input. Kita take care input apa yang kita bawa ke dalam hati dan mind kita. Supaya sebab apa, kita duduk rumah kan, duduk rumah sorang-sorang, kadang boleh stres dan sebagainya. So jaga. So jika anda stres, tengok balik apa yang anda selalu tengok, apa yang anda selalu baca. Adakah anda selalu baca apa-apa yang tidak berapa bagus tu, cuba stop sikit-sikit slowly, jaga input, maybe boleh baca buku, lebihkan baca buku, ataupun kita kan kalau Sagut Kajang saya rasa kita kan ada knowledge base tu, boleh dengar daripada sharing, mentor share tu, saya rasa JB Kelang pun ada juga. So manfaatkan segala apa input yang di share tu untuk kita jaga kita lah, kita sama jaga kita sebab kita mudah ke laut, kita mudah lalai dan macam contoh pagi, lepas tu tiba-tiba dah malam, pagi makan tidur contohlah kan, makan lepas tu dah habis satu hari. So jagalah input anda supaya kita boleh jaga mindset kita dan hati kita lah. Okay, so itu saja. So saya akhiri kita punya
training dengan video. Perlu ke video? Perlu kan? Okay, kita tengok video Dan Tak apa. Sekejap, nak masuk satu. okay. Sekejap saya tengah cari satu file. Okay. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh dengar saya? Salam. Sabar ada Bayang? Okey Bayang? Okey, beres. Okey. Ingat join yang Pasir Mas tu. Nak lori dah dah. Tadi Mulut tak berhenti tasbih gitu. Okey. Kejap. Oi, ada belakang. ada. Itu imam tu. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Zuhaimi. Saya tak pandai sangatlah social media ni. Saya tak pandai sangat. So Facebook pun baru nak mula. IG pun baru nak mula. Okey. Alright, ni some of the training lah yang saya pergi. Saya try cari satu. Anda mungkin boleh cari Eric Feng. Anda juga mungkin boleh cari siapa nama tu? Benjamin Loh. So Benjamin Loh and Eric Feng ni adalah dua nak kata not motivational speaker lah. It's more on macam mana cakap boleh kata practitioner jugalah. So dia orang ni all over, boleh kata the world lah. Sampai ke Prague, sampai ke Europe dia bagi talk kan. Dia Singaporean. So dia orang banyak kali datang ke Malaysia, and also saya juga ada opportunity to attend dia punya kelas in mana somewhere overseas jugalah. In Malaysia juga ada, dekat overseas pun ada. Okay, one of the sharing kalau nak tengok kat sini Dia saya sharing pasal WhatsApp status and all kan. Okay, so kata copy paste and all lah. Tapi banyaknya kita, dia kata kan, dalam banyak-banyak cerita ni Benjamin Loh dengan Eric Feng cakap satu je. Nak istiqomah buat tu je yang tak terbuat biasanya. Dia post hari ni, lepas tu dia sunyi sepi seminggu, 2 minggu, lepas tu dia post balik. Okay, kenapa kita post balik? Sebab kita ada orang hantar yang baru pula. Weh, menarik, kita pun post. Kena pula macam Zizat cakap, kita post tadi kita tak tahu makna. Tiba-tiba orang tanya, betul berapa ribu tax exemption? Gabra. Lepas tu kita pun post dalam chat room. Ni apa maksud berapa ribu Tiba-tiba datang tengah-tengah terus tanya soalan macam tu. Jadi so maksud dalam Eric Feng ni dia kata, kalau tengok nota yang saya ambil dululah, people buy not because of they understand what they say, people buy because they understood by you. Faham dia sebenarnya tak faham, tapi sebenarnya dia dipahamkan oleh kita. Okay, the sales battle today is no longer in their wallet. The battle today fought in their mind. It's not in the wallet. Bukan masalah duit, mungkin masalah berapa ringgit aku nak ambil, bukan masalah tu. Betul tak? Sometimes dia ada je kemampuan, betul tak? Kan? Kereta yang dia pakai, lifestyle dia, rumah yang dia sewa. Sebab saya ada dengar satu prospek ni kan, dia sewa rumah saja 2,800 bujang. Hebat tak? Kan? So 2,800 bujang. Staying in KL, view KLCC. So macam itulah. So it's not about their wallet. It's actually in their mind, the battle. Okay, dia kata apa? Kalau anda tengok sini, dia kata teach, entertain and connect. Boleh tak? Okay, teach, entertain and connect. So, kalau anda perasan, lambang kat bawah tu, saya cubalah saya cuba lukis gambar like tu, hopefully you all faham It's a love to Instagram, like kan. Lepas tu FB like, tangan tu actually like So minta maaf lah kan. So like equal money. So kalau anda dapat tackle these two things, dia akan bring in money. So basically bring in sales lah. So tak silap saya ni dekat Phuket cerita ni, kat Phuket tu. So akan bring in money. So maksud di sini, kalau anda nak post status, betul lah ada banyak pandangan macam-macam. So idea dia di sini adalah teach. Maksudnya beri something yang boleh memberi education. Kalau Indonesia kata memberi edukasi. Boleh memberi education. So educate people. Contoh, macam anda dapat tax punya exemption punya list. So anda educate people, update dalam status. People akan nampak, oh okay, bagus lah, aku suka follow page dia sebab banyak information. Orang suka tak? Kan? So ada education sedikit. So update macam yang apa?
early medical protection punya tu tadi, apa nama tu, kalau siapa yang nak boleh PM je siapa-siapa dalam ni, tanya engkau ada tak, InsyaAllah kita akan provide. So thank you to Cell Group Kelang, provide benda tu memang cantik, cun lah. Early medical protection, that is also education. Orang akan nampak, boleh kita mulakan banyak ni, boleh serendah ni boleh. And even ada video-video pasal education also. Satu. Lepas tu entertain macam mana? Sometimes tadi siapa cakap tadi, jangan update ni sangat. Sekali-sekala update lah juga benda-benda yang ada fun-fun. Update benda-benda yang entertaining sedikit dalam WhatsApp status anda. Contoh, jangan serius sangat. Okay, update anda pergi berjalan ke, anda pergi ambil gambar dengan anak ke, entertaining sedikit. Alright? So the next is connect them. So connect macam mana? For those yang like, for those yang respond kepada anda tu, connect them balik. Connect balik. Thank you like aku punya status. Thank you tengok ni. Thank you tengok ni. So by the way, kalau kau nak tahu pasal ni, just roger aku, just maklumkan aku, just inform aku. Boleh kan? Ini bukan sahaja tertakluk kepada sales. Ini juga tertakluk, juga boleh dipakai dalam recruitment. Ada satu slide tu saya tak jumpa. One of the slide tu dia ada cakap pasal status lah, tak apa. Nanti saya cari balik. So ini juga boleh dipakai dalam recruitment. Sama juga dalam recruitment, so kita update dan people akan start tu nampak kan, okay, macam ni rupanya kerja agent, macam ni jadi agent. Sama juga dalam sales. Boleh ya? Tadi apa dia cakap first kali? Tolong unmute semua. Teach. Lepas tu entertain. Lepas tu connect. So kalau anda boleh teach people, maknanya beri education pada mereka, and then beri some entertainment sedikit, dan connect with them. Definitely kena connect. You cannot wait. Jangan, okay aku dah update status, kenapa orang tak datang? Senyap je ni. Orang dah salahkan lah, mengarut lah Facebook ni, mengarut lah WhatsApp story ni, mengarut lah semua ni, mengarut, semua mengarut. No, it's not macam tu. So anda kena consistently update. So bila consistently teach people, and then sometimes ada entertainment sikit, then connect with them. Jangan tunggu. Jangan entertainment banyak sangat. Tak nak lah iklan-iklan ni banyak sangat. So aku pun entertain je banyak entertainment je. Pergi jumpa orang sana, huha sini. Ini pendek. Tak boleh lah. Kita punya tujuan lain kan tadi kan. So kita kena educate people kat luar sana. Okay, about updating status. Kenapa kena kerap update status? Sekarang PKP. Even lockdown kan. Sekarang lockdown. Alright. So kalau dulu-dulu, kalau kita nak menunjukkan kita care to other people outside there, kita buat apa? Kalau dulu-dululah member, katakanlah member kita ada duduk dekat je dengan kita 5 km, 10 km, kita buat apa? Lepak minum. Pergi jumpa, pergi lepak minum, betul tak? Ngetih. Pergi ngetih. Lama dah tak pergi kan. So pergi lepak minum, makan, banyak benda lah kita boleh buat macam-macam kan. That is makan cara kek. Macam mana? Makan kek. Okey, Cak. Okay, Cak, sabar je. Generasi lain generasi dia je. Lain, sabar. Yang below 3 tu. Okay. So maksud sini kan, kalau dulu kita jumpa orang, betul tak? Kalau dulu kita bersembang depan-depan, dan kalau dulu kita pick up phone, kita call lah, maybe lah kan. Tapi majoritinya adalah most of the cara kita berinteraksi dengan people adalah physically, betul tak? So meaning kita jumpa, it's a live lah depan-depan kan, banyak macam tu. Betul. Dan cara kita cara kita menyampaikan perasaan kita juga adalah almost macam physically ataupun suara, betul tak? So kita datang, kita jumpa kan. Contoh ada orang katakanlah sakit, kita ataupun ada member ni bersedih ke kan. So kita pun datang jumpa, kau okey kan? Tak apa aku layan kau hari ni, kita makan apa semua kan. Betul tak? Kan? Tapi now is different. Tak boleh buat. Dah lama pun kita tak boleh buat benda ni. Kejap boleh, kejap tak boleh. Kita pun pening kan. So most of the time tak boleh buat. So macam mana kita nak show to others people, others di luar sana bahawa aku ni ada, aku ni wujud. Kalau dulu kita appointment, macam mana kita ambil gambar? Wah, appointment. Kalau saya dulu, apa nama tu? Gambar cawan. Discuss tentang masa depan. Gambar cawan. Cawan air dah habis. Masuk kereta. Gambar prospek tak boleh letak dah kan. So discuss tentang masa depan, gambar cawan. Maybe you guys pun selfie dengan klien, selfie dengan prospek. Now tak boleh. Boleh letak, kena 1,000 kan. So tak boleh sekarang. So nak buat macam mana?
So apa kita nak buat? Menunjukkan kewujudan kita dengan cara updating your status, updating your social media. Betul tak? So bila kita update social media, hey ejen-ejen insurans di luar sana, anda semua di sini, saya tak tahu, most of you daripada Sagroup, hopefully tak ada daripada grup lain datang sebab benda tu open tiba-tiba you all pas klik, tiba-tiba ada company lain nak datang, saya tak tahu, tapi ilmu lah for you all. Okay. So, nak bayangkan Eric Fung ke Benjamin Loh dia cakap, saya tak ingat ayat dia. Tapi ayat dia kalau translate bahasa Melayu, if you are not online, you are insane. Something like macam tu. Kalau anda tak online, meaning you are insane right now in this era. So meaning you have to show yourself. Show yourself tu bukannya kena menari-nari dengan duit ke, tak, bukan macam tu. Tapi maksudnya tali TikTok apa? Maksudnya educate people outside there dengan memberi information dan menunjukkan bahawa ada lagi dia ni. Okay, banyak lagi information dia ni. Wujud lagi dia ni. Betul tak? Ini sometimes klien sendiri pun tak tahu ejen dia buat lagi ke tak buat. Sebab tak tahu, dalam status pun senyap, Facebook pun senyap, Instagram pun senyap, WhatsApp pun senyap. Dia tak tahu buat ke tak buat. Gambar WhatsApp lah tak keluar pula, gambar profile. Lagi sudah. Jadi update your status menunjukkan kewujudan anda. Menunjukkan your existence. Sebab kita semua di sini sudah ada chop dekat kepala ni. You are an insurance takaful agent. Betul tak? Betul tak? Kalau dulu-dulu kita terjumpa je kawan kat kedai, sama ada kawan, sambut ataupun semua senyap. Tukar topik. Betul tak? Betul tak? Betul. Kalau ada yang worst tu semua bangun. Okay, jom, ciao, bla bla. Lagi kesian. Betul tak? So maksudnya di situ dah ada chop kat kepala. Chop kat kepala tu bahawa agent insurance, agent prudential, agent takaful. Perasan tak? Jadi, nak pergi kedai tak boleh. Jadi kewujudan anda dalam social media ataupun WhatsApp status ni adalah menunjukkan bahawa bila dia nampak je wujud nama naik, contoh Mak Dang tiba-tiba nama naik, Mak Dang teringat tu hari ada member tanya. Dia pun PM, Mak Dang, salam Mak Dang, ada member aku tanya pasal Prudential lah. Dia tak tanya pun kau punya WhatsApp status tu RM50, RM30, tapi kewujudan kita. Biasa dapat tak? Biasa dapat kan? Update benda lain, tanya benda lain. Itulah maksudnya. Kewujudan kita tu sangat penting. So, how to show kewujudan kita? Dengan cara digitally updating your status. Saya bukan bercakap sebagai saya bercakap kosong. Saya juga terjadi benda yang sama. Saya update benda lain, datang benda lain. Ada datang tiba-tiba, Mimi, member aku nak tahu pasal Prudential lah. Boleh aku contact dia, nak tahu saya hibah. Okay. Sometimes kita update benda lain pasal training, tiba-tiba ada orang PM. Kalau saya nak jadi agent macam mana? Ada je. Tapi kerap update. Okay, berapa jam nak update tu pada saya? Update je lah. As long as informative. Dan kalau kau larat pegang tekan update, update lah kan. So terpulang lah pada saya. Okay je right now macam Zizat cakap, people are holding phone tu memang gila lah. Even saya tengah cakap ni pun ada yang tengah holding phone. Betul tak? Tak. Cuak. Mati tu lepas tangan kan. Okay. So normal lah kan. Normal lah. Some of us kat sini, dia bukan dengar sini. Dia akan tengok balik apa yang kita cakap dalam Zoom ni dekat story dia. Sebab masa kita mengajar, dia tengah buat story. Betul tak? Yang gelak-gelak lebih tu mungkin, Allah aku buat benda ni ke? Pak Yop mungkin tak faham ke? Tak apa, it's okay Pak Yop. Tapi macam itulah yang sekarang generasi Pak Yop. Ya, baik. Alright, okay. So thank you very much. So pada saya, update your status, flight your status, tapi yang bermanfaat. Yang bermanfaat dan neutral. Neutral jangan sokong sana, sokong sini. Nanti kan dapat prospek ni yang ni dah tak best. Neutral saja. Alright? Okay. Thank you very much. Okay. So Zaid baca doa penutup kot. Doa penutup Zaid. Nampak tak sabar tu. Kumat kami dia tu. Sudah ada lah dia kata kan. Silakan Nik. Silakan. Supaya Madan lagi moreh tu. Aduh. Okay, itu saja. Thank you very much. So kalau anda nak yang status apa banyak-banyak tu kan, saya suggest kan, apa kata kita sama-sama share. Letak je dalam chat room, letak je for kat kawan-kawan kan. So bagi share. Lepas tu
kalau nampak kawan punya status tu violating ataupun melanggar compliance, so tolong bagi tahu kat kawan tu ataupun tolong bagi tahu dia punya introducer atau leader dia, cakap ni tak boleh macam ni. So ada certain status yang kita kena jaga, tak boleh sebab dia melanggar undang-undang social media prudential. So jaga yang tu jugalah. Of course comparing lagi tak boleh. Kau compare pula color merah dengan color biru lagi tak boleh. Itu tak boleh salah. Compare kiri kanan tak boleh. Apa lagi ada certain perkataan lah yang kita kena perbetulkan. Kalau tak sure, why not tanya dulu, letak macam ni boleh tak? Dan bolehlah. Kalau terlepas, yang nampak tolong bagi tahu. Kita sama-sama bantu kan? Sama-sama bagi tahu kawan kita, ni tak boleh macam ni bahaya. Okay, boleh Alright, so itu saja. Thank you Zizak. Baik Zizak balik. Alright, so kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senyum pula Zaid. Nak baca cakap lah. Nak baca ke tak? Okay, so dia lama dah tu. Kita nak play lagu ke? Tak payahlah kan? Okay, so thank you kak. Okay. Kita halakkan Rizal ilmu. Thank you. Terima kasih Kak Zizak. Thank you Kak Zizak. Terima kasih bos. Thank you. Zizak.